Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saudara Muhammad Jamal, saudara Hajah, Puan Hajah Comel-Comel, saudara Keriro Rusu, Papa J katanya, saudara Siti Aminah. Apa khabar saudara Zamari Asi, kehidupanku sementara, saudara. Begitu juga Yaumon, saudara Azrul Jalil, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Abdul Rahman, Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, Selangor, saudara Azali Kasim. Selamat malam, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Raja Kamal Raja Bazian dari Singapura Petani. Apa khabar aku? Saudara Muhammad Kapli, Salam Madani, saudara Abu Samah dari Puchong, Selangor, saudara Faizal Acoy, saudara Fazil Yub. Salam untuk semua, saudara Hamzah Hussein, saudara Rosli Misyah, Joka Karim, saudara Muhammad Hamzah Abdul Jalil, saudara Madam K, Muhammad Asri Dir, saudara Syah Ibrahim, Fazil Yub, Rosmini dari Pontian, Johor, Cik Awang, salam perpaduan, Ramzi Zul. Apa khabar? Moga sihat semua. Saudara Nordin Din, semoga kita semua sihat. Saudara Kamarul Azhari, begitu juga saudara Zeki, saudara Jamiah Abdul Karim, saudara Mislan, Waalaikumsalam. Saudara Ahmad Mab, saudara Hashim Alias, saudara Kamarul Azhari, saudara Zamri Abdullah, saudara Jebat Pembela dari Kulim, Kedah. Begitu juga Pak Chu dah balik dan ada di Langkap, saudara. Langkap Perak. Saudara Sayulan, selamat malam. Saudara Hafiz Hazara, saudara Khazani. Begitu juga dengan Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura, saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat. Kehidupanku sementara katanya. Saudara Puan Rubidin bersama dengan pasangannya, saudara Abu Nem, Awang Yusof, saudara Azli, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, saudara Norwich. Begitu juga saudara Muhammad Paridun Tukiman, salam pencerahan. Rizki Aditya dari Johor Bahru, saudara Mahazir Hashim, saudara Kamis Nadi dari Bahau Negeri Sembilan. Ya, saudara Abu Nem, salam perjuangan katanya. Saudara Jaka Linglong dari Pulau Pinang, saudara Abu Nem, saudara Roypa dari Dungun, saudara Budik Ulik, dari mana tak tahu saudara. Saudara Ramzul, saudara Anwar Mahmud dari Kuantan, Pahang, saudara Puan Umi Kasum, saudara Mislan, saudara Mr. Kita Tore dari Jepun, saudara Pak Envoy. Begitu Yang Maya, Wan M. Bakri, Haji Azhar, Abdul Manap. Apa khabar Tuan Haji? Saudara Abi Aidin dari Johor Bahru, daripada Kempas, saudara. Saudara Alif Rozi, saudara Zainuddin Ismail, Tuan Syed Abu Hakim. Hari ini Singapura panas terik. Semalam hujan, saudara. Saudara Mat Nayan, Waalaikumsalam. Saudara ARSK, salam dari Johor Bahru. Saudara Elias Muhammad, saudara Puan Nur Maria. Begitu juga saudara Rozi Johari, salam satu Malaysia. Saudara Richard Bakri, salam pencerahan. Saudara Qayyum Amri, saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk. Yup, apa khabar orang Bagan Datuk? Mak Yusuf Ishak, terima kasih. Saudara John Kelabu. Begitu juga saudara Rahmat Nuri, saudara Jasri Zamhan, Jasri dari Bidor, Perak. Saudara Wahab Zain, saudara Ahad Dais. Said Dras. Soal Haddad, bila disambung tu pening saya baca. Ya, Raja Rosli, Raja Sulong, apa khabar aku? Saudara Anwar Saleh dari Tumpat, Kelantan. Saudara Muhammad Isa dari Lebah Pantai. Saudara Marzuki Yasid. Saudara Norizan daripada Kuantan. Begitu juga saudara Ramzul, Waalaikumsalam. Saudara Puan Zamilah Zulaika dari Rompin, Pahang. Syirek Syarani dari Muazzam Shah, Pahang. Saudara Bahari Ismail dari Batu Kif, Selangor. Saudara Kamisan Dahlan dari Gelang Patah, Johor. Panas katanya. Saudara Norizan, salam pencerahan. Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak? Saudara Asal Selama, Kedah. Saudara Muhammad Razi, saudara Ibnu Ahmad dari Pasir Salak, Perak. Itu juga saudara Azhar, Waalaikumsalam. Saudara Samsuri, saudara Zamzani, jangan gunakan bahasa begitu. Saudara PMX, jangan guna bahasa begitu. Saya tak mengizinkan ruangan saya ini dengan bahasa-bahasa yang sebegitu. Ya, saudara Puan Nuraini Adnan, saudara Mak Piah Mentol, saudara Norma Wan, Ibnu Ahmad, ya, saudara Puan Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, Perak. Saudara Ismail Abu Hasan, selamat malam. Mus Ahmad, semoga sihat semuanya. Saudara Mak Sapri Zainuddin dari Pahang. Mus Mustafa, selamat malam. Saudara
Faizlah Abdul, salam ceria, salam seperjuangan. Itu juga Johari Gabriel dari Kuala KK, Kota Kinabalu. Saudara Yusuf Bakri, Rudin Malik, selamat malam. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Itu je yang dapat saya lakukan, saudara. Bergedudup lajunya, saudara. Saudara Samsuri, jangan begitu, saudara Samsuri. Saya tak mengizinkan, saudara. Saudara Azroy, salam Madani. Bagi saya menyediakan ruangan ini bukan untuk kita memaki hamun sama kita. Kita insan biasa, saudara. Tidak lekang, tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Tapi kalau kita memaki hamun sama sendiri, macam mana kita bawa balik ke sana nanti, ya, saudara Hafizan, saudara Abdul Qadir, saudara Aftam. Jangan. Saudara Samsudin Syarudin daripada Ulu Ceka, Jerantut. Cik Latif, saudara Ahmad Ji, saudara Abdul Rahman daripada Labuan. Saudara, saya mohonlah, saudara. Ruangan saya ini, kalau boleh kita menyantuni sama kita dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan maki hamun sama kita. Tak setuju, tak ada masalah. Tapi janganlah maki hamun. Saudara Samsuri, sudah-sudahlah tu. Tuduh orang tu dengan perkataan penjilat dan sebagainya. Tak, saya tak setuju benda begitu. Sebab saya pun tidak akan mengutuk sana. Walaupun dalam kiriman banyak saya terima tentang parti yang anda sokong, orang yang anda sokong pun saya kalau boleh tidak mahu menceritakan keburukan segala-galanya, saudara. Baik, saudara, kita teruskan pencerahan hari ini. Hari ini adalah tanggal 5 Jun, hari Isnin. Hari yang ke-1173. Virus yang melanda negara kita ini masih lagi belum usai lagi. Dan laporan Kementerian Kesihatan belum saya terima. Betul, saudara. Dia kata kalau maki hamun tu ikut hati. Betul tak, saudara Mas Putih? Jangan begitu, saudara. Tengok saudara Samsuri. Janganlah. Jangan kita gunakan bahasa-bahasa sebegitu. Ya, seluruh sini Kerungot, apa khabar? Dari Sarawak, saudara Muhammad Kapli, Zack Peri-Peri, salam dari Johor. Saudara, kita seluruh negara melihat kita di sini. Tiba-tiba anda muncul dengan maki hamun gitu. Apa yang anda dapat? Soalan sekarang ni, apa anda dapat? Puas hati? Hanya sekadar begitu? Saudara Jamaluddin, Mak Bujang, saudara Rahmat, saudara Hafizan. Bel api naiklah dari Keluang Johor. Itu boleh, saudara. Kalau cerita bel api naik, kita santuni keluhan rakyat. Bukannya kita nak maki hamun. Saudara, baik. Jadi, saudara teman semua, kita masuk segmen mencari rezeki yang halal. Saudara, bagi teman-teman yang punya produk, yang mahukan saya memberi pencerahan, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar masih memasarkan setangin al-bakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Ya, saudara Abdul Rahman, salam untuk semua. Puan Kalsum 82, Raja Syarizat dan Mazlan Khalid. Saudara, kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, saudara Muhammad Hashim Mahdin, salam dari Kemayan katanya. Jangan lupa, Siti Farehah dengan dendeng manis Siti Farehah dan juga simpulan kasih Cik Siti. Sedap, saudara. Harga rahmah. Boleh hubungi beliau di talian 017-711-4300. Begitu juga, jangan lupa Popiah Sira. Masih lagi, semalam dah habis dah dia punya bekalan. Tapi masih lagi dibuka untuk pesanan, untuk dimasak. Boleh hubungi saudara Nizam 019-435-1203. Rasanya rangup, pedas, manis dan mengasyikkan bila makan. Juga saudara, jangan lupa kalau teman-teman yang nak berniaga, peluang perniagaan untuk menjadi ejen pada syarikat Amirul Super Carrier, hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. 012-257-5917. Kerana Puan Ros Chun memasarkan makanan sihat berasaskan oat, saudara. Dan beliau mencari teman-teman untuk menjadi ejen pada syarikat beliau, saudara. Itu saja yang dapat saya santuni dalam segmen e-commerce. Jangan maki-maki, saudara. Pesanan saya. Kerana ruangan saya ni, saya beri laporan tentang kesihatan. Saya beri laporan tentang e-commerce, kalau anda nak berniaga. Dan tidak lupa juga kita menyantuni naluri kehidupan, saudara. Kerana, saudara, kekerapan melakukan dosa dan memandang ringan terhadap dosa adalah faktor yang menyebabkan kekerasan hati. Apatah lagi, kadang-kadang kita memandang remeh terhadap taubat dalam kehidupan. Sahabat Rasulullah SAW bernama Ibnu Mas'ud. Dia berkata, orang mukmin melihat dosa pada dirinya seolah-olah dia berada di bawah bukit yang akan menghempapnya. Manakala orang munafik melihat dosanya umpama lalat
yang hinggap di atas hidungnya lalu menepis dengan tangan saja dan terbanglah lalat sebut. Itu perbezaannya, saudara. Kalau orang mukmin dia merasakan bahawa seolah-olah dia berada di bawah bukit dan dosa itu akan menghempap dirinya. Oleh itu, saudara, sebagai seorang mukmin, sewajarnya lah kita berusaha untuk membersihkan hati dengan bertaubat dan beristighfar serta berdoa. Kita berdoa pada Allah sebagai garis panduan kita, saudara. Kerana pesanan baginda Nabi Muhammad SAW agar kita sentiasa berwaspada terhadap setiap perlakuan dosa kerana ia akan meninggalkan titik hitam di hati kita jika ia tidak dibersihkan dengan taubat dan beristighfar. Jadi, seharusnya kita harus menutup cahaya, dan seterusnya ia akan menutup cahaya iman yang lahir daripada kalimah syahadah yang kita lafazkan, kerana kalimah terbabit menunjukkan kita kepada jalan yang perlu diikuti. Cahaya iman akan menjadi malap apabila titik hitam terbabit tidak dibersihkan, sehingga menyebabkan selaput kekotoran akan bertambah menebal dan memberi kesan kepada hati kita, saudara. Jadi, saudara, kesimpulannya, hati yang hidup ialah hati yang sentiasa bersih dan suci daripada titik-titik noda dan dosa. Hati perlu dididik dengan sifat mahmudah seperti ikhlas, rendah diri dan zuhud agar ia tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Dengan zikrullah dapat merawat hati agar dijauhi penyakit keras hati. Itu kadang, saudara. Jangan kita degil, jangan kita keras hati, jangan kita maki orang. Tak baik, saudara. Kita hidup ini santun dah. Tak lama mana pun hidup ini, saudara. Tak lama mana. Bukan berartinya anda sehat, itu lambat lagi anda akan kembali ke pangkuan ilahi. Bukan berarti anda masih muda, mengatakan bahawa anda lambat untuk kembali. Dan bukan artinya kalau anda dah tua, semakin dekat dengan kubur. Bukan, saudara. Ingat itu, saudara. Pesanan saya, bersihkanlah hati kita. Nah, sekarang ni, saudara, kita santuni pesanan. Ini penting. Penting untuk kita hayati bersama supaya kita, warga bangsa kita sentiasa bersatu. Ini pesanan yang saya dapat dan pesanan pahlawan negara kita, iaitu almarhum Mat Kilau. Katanya, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara. Itu pesannya dan menjadi kewajipan kita, saudara. Untuk menjaga negara kita, menjaga bangsa kita, menjaga agama kita, saudara, supaya janganlah sampai bangsaku tiada negara. Apa jadi pada Red Indian di Amerika? Mereka hilang negara dan sebagainya. Sebab itu kita harus menyantuni apa-apa pun secara harmonis, saudara. Dan teman-teman minta saya siarkan gambar Pak Nazil. Banyak menyebut Pak Nazir, bukan Pak Nazil, saudara. Bukan Pak Nazir, tapi Pak Nazil. Jadi untuk mudahnya, saudara, saya tak tahu macam mana nak mengupload ataupun menaikkan gambar Pak Nazil yang dihantar kepada saya. Tapi apa yang ada pada saya adalah kulit buku pantun Pak Nazil, saudara. Ni. Kulit buku pantun Pak Nazil, itulah rupa orangnya, masih kacak bergaya tapi lukisan, saudara. Saya minta maaf lah, saudara, sebab saya tak reti nak masukkan dalam ini media sosial ini, saudara, kerana saya dah cakap, saya beritahu saya tak reti, saudara. Saudara Hamid, saudara Din Ho, saudara Di Anwar, Datuk Anwar Bakar, saudara Edi Tahir, dia tak lambat, tak apa, dia kata Grab yang lambat. Saudara Kamarun Aziz, selamat bersiaran. Lam Ram katanya daripada Rompin hadir, cuaca panas malam ni. Asri Yusof, saudara Lim Bun Chiang, saudara. Good evening. Saudara adik Dayana Hamid. Salam dan selamat malam untuk semua, saudara. Baik, saudara, kita santuni pantun Pak Nazil. Apa katanya? Kata Pak Nazil, ikan sebelah sedap rasanya, sama pelata masakkan kat awah. Usah berbalah sesama bangsa, kuatir sengketa merosak ukhuwah. Itu pesan Pak Nazil, saudara. Janganlah kita bersengketa sama bangsa kita. Kita kena Pak Nazil bimbang. Kuatir nanti sengketa itu boleh merosakkan ukhuwah, perpaduan sama kita. Maksud Pak Nazil ikan sebelah ialah ikan sisa Nabi. Selalu orang kata ikan sisa Nabi itu adalah ikan sebelah, saudara. Tambah Pak Nazil lagi, mengail ikan di bawah redup. Budak-budak kelihatan berakit. Sihat bukan penentunya hidup. Mati tidak penentunya sakit. Tadi saya cakap tadi, saya betul pun kata Pak Nazil dalam pantunnya, bahawa sihat itu bukan penentuannya hidup. Bukan berarti kalau sihat
akan terus hidup. Bila-bila masa saja boleh dijemput. Begitu juga mati itu tidaknya penentunya sakit. Tak semesti sakit akan kita meninggalkan dunia yang fana ini, saudara. Ya, Saudara Razak Muhammad, Saudara Juasri, Saudara Ismail Muhammad, apa khabar? Orang Terengganu. Cik CTP, salam cinta damai. Saudara Haji Osman, dan juga Saudara Roslan Mubin, Jonit Hamzah, Jejaka Warisan, Saudara Aisyaka. Saudara Mak Isha, Waalaikumsalam. Saudara Haznat, salam. Terima kasih, saudara. Tak apa, saudara, tak ada masalah. View berapa pun saya tak ambil kisah, saudara. Yang penting, mesej yang ingin saya sampaikan kepada saudara, itu yang lebih penting, saudara. Kerana dalam pencerahan saya sentiasa mengingatkan. Antaranya, saya mengingatkan pada pimpinan negara, supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, negara boleh muflis. Dan kepada teman-teman yang menyunting semua live saya ini, saya mohon-mohonlah, kalau boleh, sunting baik-baik. Dan anda harus bertanggungjawablah atas setiap suntingan anda. Kerana saya tak mampu untuk memantau semua ataupun setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam pelbagai channel dalam media sosial. Saudara, ingat, saudara, kalau boleh, hayati betul-betul, nak masuk tak ada masalah. Asalkan jangan lari daripada maksud dan matlamat saya, saudara. Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik. Samping itu adalah sedikit informasi terkini. Matlamatnya lain tak ada, saya, agar warga kita mendapat informasi. Dan kalau saya memberi komen, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Mugiwara, ya. Kita kalau tak bersetuju tak ada masalah. Kalau bersetuju pun alhamdulillah. We must agree to disagree. Itu prinsipnya, saudara. Seandainya saya memberi komen ataupun memberi pandangan, maka kalau saudara nak menyantuni, gunalah bahasa yang baik-baik. Jangan mencarut, jangan maki hamun. Saya tak mengizinkan, saudara. Tapi kalau saya masuk juga, apa saya boleh buat? Saudara, saya bukan jenis hanya suka menyingkirkan orang. Tapi saya sentiasa berlapang dada. Moga anda mendapat hidayah agar tidak meneruskan sikap-sikap yang sebegitu. Saya ni, saudara, terus terang saya katakan, saya orang UMNO. Tapi saya tidak akan maki hamun parti-parti politik yang lain. Kerana saya bersikap semua orang bebas untuk memikirkan ataupun mengaluti fahaman masing-masing. Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Itu saja. Betul, saudara Aidil Tahir. Naya Pak Karim katanya. Mengkolomen 77. Baik, saudara. Laporan pertama saya tentang Jabatan Met Malaysia. Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran. Saudara, Jabatan Kaji Cuaca Malaysia mengeluarkan amaran bahawa cuaca panas tahap 1, iaitu tahap berjaga-jaga di kawasan Bentung Pahang. Warga, teman-teman kita yang berada di Bentung Pahang, kerana hantaran di dalam muka buku oleh Met Malaysia memaklumkan bahawa amaran cuaca panas berlaku sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut di Bentung Pahang. Banyakkan minum air untuk teman-teman kerana katanya suhu maksimum boleh mencecah sampai 37 darjah Celsius. Ini peringatan, saudara. Dan dalam waktu yang sama, saudara, di Johor, jumlah kes penyakit tangan, kaki dan mulut, HFMD, telah pun meningkat begitu berganda-ganda. Minggu lepas saja naik kepada 320 kes. Demikian menurut pengurusi Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri Johor, Ling Tian Sun. Dia kata kumulatif kes HFMD di daerah Johor Bahru mencatatkan bilangan tertinggi, iaitu 607 kes. Diikuti dengan Tangkak sebanyak 204, Kota Tinggi 167, Batu Pahat 144, Keluang 136, Segamat 121 kes, Pontian 104, Kulai 101 kes, Muar 67 dan Mersing ada 5 kes. Jadi kebanyakan kes HFMD, sakit kuku, sakit tangan dan mulut. Ini sakit ini sakit tangan, kaki dan mulut, saudara. Kebanyakan kes HFMD ini berlaku di kalangan kanak-kanak yang berusia sehingga 6 tahun. Terdapat sejumlah 1,297 kes. Kesian, saudara. Anak-anak kecil, bayi-bayi kita. Kalau mereka kena sakit kaki, sakit mulut, saudara, kat tangannya nampak merah-merah. Bukan huam, saudara. Kesian anak. Kita sayang pada anak-anak, cucu-cucu kita, saudara. Pastikan anda jaga kesihatan. Sementara itu, antara mereka berusia 7 hingga 12 tahun terdapat 202 kes.
Retinya 1293. Daripada bayi yang baru dilahirkan sehinggalah berusia 7 tahun. Dan mereka yang berumur lebih 30 tahun itu selebihnya, saudara. Jadi, lokasi penularan wabak HFMD ini dikesan berlaku kebanyakannya di Tadika, terdapat 26 kes. Begitu juga Taska ada 6 kes, Pusat Jaga Harian ada 5 kes, Prasekolah ada 3 kes, Rumah Persendirian 2 kes, dan Sekolah Rendah ada 1 kes. Yang lain di rumah. Jadi, warga ibu bapa dinasihatkan agar tidak membawa anak-anak yang bergejala ke tempat awam yang ramai seperti kolam renang, pasar, pusat beli belah dan stesen bas. Saudara, bahawa Johor sekarang ni tinggilah kalau 1000 lebih jangkitan sakit tangan dan kuku. Jadi saudara, itu pesanan saya perlu mewawarkan benda ini. Ini kepentingan kita bersama, saudara. Begitu juga bagi teman-teman yang beriadah, bercuti di sekitar Pahang pula. Kerana Jabatan Perikanan Pahang menasihati orang ramai supaya berwaspada dan tidak menyentuh ubur-ubur yang ditemui kita beriadah di pantai kerana dibimbangi ia daripada spesies berbahaya. Demikian menurut pengarahnya, Saudara Abdullah Jaafar, pihaknya masih belum mengenal pasti dan mengesahkan spesies haiwan terbabit selepas beberapa gambar tular di media sosial sejak semalam, saudara. Jadi katanya kita tak boleh mengesahkan spesies ubur-ubur tanpa sampel sebenar bagi mengenal pasti spesies berbahaya itu. Katanya ada ubur-ubur biru, saudara. Dan spesies ini memang berbahaya, saudara. Kalau terkena pada kita, dia ada racun. Racun itu boleh malahan sampai ke peringkat maut. Kerana sebelum ini beberapa keping gambar ubur-ubur yang dikatakan berwarna biru oleh pengguna media sosial melalui page mereka iaitu di Kuantan. Itu page Kuantan dan warga Kuantan memaklumkan penemuan ubur-ubur di beberapa pusat perangian seperti di Pantai Kempadang, Pantai Sepat, Pantai Cerating, Pantai Cempaka dan Pantai Lagenda. Bagaimanapun menurut pengarah perikanan, mereka belum dapat mengesahkan jenis apa spesifik itu. Kerana mengenai spesies ubur-ubur yang dirakamkan pengguna Facebook, Abdullah memaklumkan ia mungkin daripada spesies Cyalia salis, iaitu Portuguese Man of War dari kelas Hydrorosa. Namun ia perlu diteliti sampel sebenar sebelum ia mengesahkan kesahihannya. Bahaya, saudara. Jadi kalau tengok atau kalau anda temui ubur-ubur yang ada di tepi pantai, jangan sentuh, saudara. Kena elaklah kawasan itu, saudara. Jika terdapat ubur-ubur yang bahaya seperti Hydrozoan jellyfish ataupun Portuguese Man of War dan juga Cubozan jellyfish atau Box jellyfish. Spesies ini sengatannya sangat beracun yang boleh mendatangkan kesan kecederaan teruk atau sehingga kematian. Demikian dilaporkan akhbar Sinar Harian. Saya tengok begitu, ini kena bagi tahu ni teman-teman yang nak berkelah di sekitar Pahang, pantai-pantai yang saya sebutkan tadi, saudara. Akhir sekali, saudara, ini tentang air ni, saudara. Sebelum kita masuk buat politik. Air ini teman-teman kita di Tamparuli. Ternyata bahawa paras air di sungai Tamparuli sudah pun susut. Dan ini menjejaskan loji rawatan air Telibung. Demikian mengurut timbalan Ketua Menteri Sabah. Bahawa difahamkan loji rawatan air Telibung hanya mampu membekalkan air terawat sekitar 25 hingga 30% kepada pengguna di tuaran dan utara Kota Kinabalu. Menurut timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Syekh Helmi Yahya, loji rawatan air Telibung hanya mampu menyediakan 80 juta liter air sehari saja. Kerana air sudah susut, saudara. Kerana Sungai Tamparuli yang mengalirkan air ke loji rawatan air Telibung mengalami penyusutan. Jadi saudara-saudara yang tinggal di Tamparuli, di Kota Kinabalu, berhati-hati, janganlah membazirkan air, saudara. Ya? Akhir sekali, saudara, saya dapat laporan dari Kota Suci Mekah. Ini penting sebab ramai saudara kita yang berada Suci Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Kerana hari ini sejumlah 16,863 jemaah haji Malaysia sudah pun berada di Tanah Suci. 11,254 di Mekah, manakala bakinya 5,569 berada di Madinah. Menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, semua 12 hotel di Mekah yang diperuntukkan untuk jemaah haji
Muassasah juga telah pun menerima jemaah dan beroperasi dengan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan. Penerbangan terakhir KT-57 telah tiba di Madinah pada awal pagi 4 Jun lalu. Bagi penerbangan feeder dari 7 stesen yang berlepas dari KLIA, 3 stesen Kalostar, Kota Baru dan Kota Terengganu telah lengkap penerbangannya, katanya. Jadi jika dibandingkan julat suhu 2 minggu lalu di Mekah saudara dan di Madinah, julat suhunya adalah 38 darjah Celsius hingga mencecah 41 darjah Celsius. Jadi kalau saudara punya keluarga sana, pesankan mereka banyakkan minum air kerana suasana yang panas, dan tentulah jemaah sering berulang-alik antara hotel mereka ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Jaga kesihatan saudara. Jadi setakat ini terdapat sejumlah 31 orang pesakit sedang dirawat di pusat rawatan tabung haji dan 5 pesakit di Hospital Arab Saudi. Kesemua pesakit itu sedang menerima rawatan jangkitan paru-paru, sakit kulit, sakit otot dan sendi, serta kesemuanya dalam keadaan stabil. Tahun ini saudara, negara mendapat kota sejumlah 31,600 jemaah haji yang akan menunaikan rukun Islam kelima dengan penerbangan terakhir yang akan berlepas pada 21 Jun ini. Pada teman-teman kita, labbaik Allahumma labbaik, supaya mereka menjadi tamu Allah sihat walafiat. Yang nak pergi itu pastikan banyakkan minum air kerana cuaca di sana tinggi. Dari pukul 38 hingga 41 darjah Celsius, mungkin meningkat lagi saudara. Itu ya saudara. Tahun lalu saudara Muhammad Razif dia kata tahun lalu 47 darjah Celsius di Mekah dan 50 darjah Celsius di Madinah. Begitulah keadaan saudara. Memang di tanah Arab cuacanya panas. Kita yang di sini kena 35 pun dah mengelupu saudara. Bayangkanlah. Banyakkan minum air di sana saudara. Baik saudara, usai bagi laporan sedikit. Ini segmen politik. Saudara Tahir, jumpa tak Tan Tin Tun? Siapa cari kau? Saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari salam dari Kuantan, Zamuddin, Awangku, Puan Norma, Mazufkli, saudara Nozik, begitu Azlan Yusuf, Zodiac, Master dan sebagainya, dan Anida Shah, salam pencerahan tanpa henti. Terima kasih saudara. Baik saudara. Saya mulakan bicara politik ini apabila saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Sayuti Omar. Dia merupakan penganalisa politik yang dulu begitu mengagumi pimpinan pimpinan lepas Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz, saudara. Dan dia mengatakan kirimannya, menurut saudara Muhammad Sayuti Omar, gerakan untuk memburuk-burukkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah bermula. Panggilan telah dibuat menerusi grup-grup WhatsApp katanya. Saya telah ditunjukkan satu mesej yang cuba menganjurkan gerakan berkenaan. Sehubung dengan itu katanya satu pertemuan yang dihadiri oleh Saitro anti Anwar akan diadakan dalam masa terdekat. Bukan kata saya, ini kata Sayuti Omar. Program itu akan turut disertai sendiri oleh orang-orang yang selama ini benci dan berdendam dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, katanya, diharap para pendukung Anwar kelasnya di platform medsos bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Kata dia, saudara. Jadi, saudara, sebenarnya dalam politik ni, saudara, pemusatan serangan ataupun dipanggil sebagai sentrik dengan tujuan untuk menghancurkan reputasi serta menghakiskan keyakinan warga terhadap seorang pemimpin itu yang mau ditogel oleh mereka tidak akan terhenti. Ia telah berlaku saudara sejak zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri saudara. Pada mulanya apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi mengambil jawatan daripada Dr. Mahathir, beliau terkenal sebagai Mr. Clean Man. Jadi sebab itu menimbulkan kecemburuan di kalangan beberapa pengikut Dr. Mahathir. Malahan waktu kali pertama pilihan raya 2004, Pak Lah, saya lebih suka panggil Pak Lah saudara, lebih mesra saya, mampu menggapai sokongan daripada warga sampai ke 164 kursi, melebihi 2/3 majoriti. Waktu itu saudara. Dan sejak itulah maka diwujudkan Abdullah Badawi sentrik. Iaitu serangan terhadap pribadi. Tambah-tambah lagi ada pula budak tingkat 4 yang menghuru-harakan suasana kepimpinan Pak Lah. Maka Pak Lah dituduh dengan pelbagai gelaran, kuat tidur, Pak Lah tak kerti takbir negara,
Sebab kesan daripada melihat pada pilihan raya 2004, beliau mampu menggamit begitu banyak sokongan daripada rakyat. Bertali arus. Sehinggalah bila Pak Lah memanggil pilihan raya yang kedua 2008, secara maka kemenangan 2/3. 2/3 terhadap sokongan pada UMNO Barisan Nasional merudum hilang penguasaan 2/3. Semua ini kerana adanya saya panggil sebagai Pak Lah sentrik ataupun Abdullah Badawi sentrik. Maka macam-macam lah dituduh. Kemudian saudara, apabila Pak Lah mengambil keputusan meletak jawatan, berundur diri, maka dipangku ataupun diambil alih oleh Datuk Seri Najib. Dan saat itulah wujudnya dipanggil Najib sentrik. Masa itu saudara, macam-macam, semua tak betul. Macam-macam cerita, tak perlu saya nak ulas, tak payah saya sebut saudara, sampai akhirnya apabila diadakan pilihan raya, maka UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang ke-14 tewas. Ini kerana dipanggil Najib sentrik. Pada mula-mulanya saudara, yang ke-13 masih menang. Tapi tekanan dibuat, ekoran daripada zaman Pak Lah, dia susut lagi. Bila wujudnya Najib sentrik, dia dipalu selama 5 tahun berturut-turut saudara. 5 tahun lamanya serangan terhadap Najib dilakukan. Akhirnya pada pilihan raya yang ke-14 saudara, tumbanglah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kita ingatkan dah selesai. Saudara, Encik MJ muda dia bagi pantun, dia kata pantun EMJ dia. Bunga kemboja di tepi laman disunting oleh si anak dara. Saya ingin mencari teman, yang penting tahu memicit lada. Saudara Encik Haji MJ muda saudara. Jadi saudara, dalam keadaan begini, selepas saja tumbangnya kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak pada pilihan raya yang ke-14, maka beralih kepada Datuk Seri Hamidi. Kita ingatkan dah selesai lah. Tidak saudara. Daripada pola politik berubah daripada Najib sentrik kepada Zahid Hamidi sentrik. Maka apa saja cerita Zahid Hamidi, tidak ada satu yang baik. Tambah-tambah lagi apabila dia menggagalkan harapan Dr. Mahathir mahu supaya ahli-ahli UMNO dimasukkan, diserapkan dalam parti PBM. Itu memang marahlah dia. Begitu juga nak minta supaya ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional menyertai kumpulan PPBM sama 79 orang mula tu. 16 dah lari dah, 12 dah lari awal. Saudara, pun tidak berlaku, maka serangan berlaku habis-habisan. Teruk. Masuk dalam mahkamah lah ceritanya. Yang tak ada diadakan, malahan tak ada pun cerita korupsinya, pun dituduh sebagai korupsi. Itu seawal-awal Datuk Seri Zahid menjadi Presiden UMNO. Akhirnya pada pilihan raya yang ke-14, yang ke-15, Zahid sentrik itu merudumkan lagi sokongan terhadap UMNO Barisan Nasional. Ini saya bawa cerita ni supaya anda faham. Mula-mula Abdullah Badawi sentrik, kemudian Najib sentrik, ketiga Zahid Hamidi sentrik, dan hari ini maka bermulalah Anwar sentrik. Seawal minggu pertama beliau menjadi Perdana Menteri, maka serangan mula dilakukan. Semua kisah-kisah lama dibongkar kembali, ucapan-ucapan yang lama dibongkar kembali, ucapan-ucapan yang dilafazkan oleh Datuk Anwar Ibrahim terhadap parti UMNO, dianggap sebagai serangan dan sebagainya, pun diulang cetak semula. Maka dilihat seolah-olah tidak mahu disantuni antara perhubungan UMNO dengan Parti Keadilan. Ini yang sedang berlaku sekarang, sir. Sebab itu saya nak pesan pada teman-teman pimpinan dalam Parti Keadilan, berhati-hati. Sebab hari ini pun saya dah nampak lihat ada satu kenyataan daripada timbalan Presiden. Saya rasa itu mudah-mudahan itu satu kenyataan fake atau kenyataan yang tidak benar, yang tidak berasas. Katanya apabila Rafizi meramalkan UMNO boleh bertahan sehingga 5 hingga 7 tahun saja lagi, ini tentulah akan mengundang amarah bagi kalangan warga UMNO. Saya harap inilah cara mereka memainkan peranan yang akhirnya merobek hubungan rapat antara UMNO dengan Parti Keadilan. Jadi sebab itu saya berpesan. Ini juga bukan pasal apa, kerana Datuk Fuad Zakasi juga telah pun memulakan kritikan, bukan serangan. Kritikan terhadap Rafizi. Jadi mereka melihat, ini isu paling baik.
Jadi diwujudkan supaya berlaku kerenggangan antara Parti Amanah, Parti Keadilan dan UMNO. Belum lagi pembagian kursi, saudara. Belum lagi pembagian kursi. Kalau sampai ke peringkat pembagian kursi musim pilihan raya yang ke-6 di 6 negeri nanti, tentulah akan dimainkan lagi. Tapi saudara, matlamat mereka lain tak ada, adalah Anwar Ibrahim sentrik. Ini akan berlanjutan sehingga pilihan raya umum yang ke-16. Saudara, saya melihat agak aneh, saudara. Jadi sekarang ni kepada pemain media yang selama ini membina Pak Lah sentrik lah, Najib sentrik, Zaid sentrik dan Anwar Ibrahim sentrik, mereka harus melihat. Mereka harus melihat dan mengkaji siapa sebenarnya pemain utama di belakang percaturan politik huduh ini, saudara. Kerana agak aneh, saudara. Dalam keadaan begini, sepanjang Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri untuk kali keduanya melalui Pakatan Harapan, tak ada pula ditonjolkan sebagai Mahathir sentrik. Tak ada pula Perintah Saifuddin sentrik ataupun Ismail Sabri sentrik. Tapi daripada Pak Lah pindah pada Tun Najib, pindah kepada Zaid Hamidi dan sekarang Anwar Ibrahim. Jadi bila sekarang ni kita tengok, saya tengoklah pola-polanya apabila sudah pun berlaku satu persepakatan antara Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin dan Haji Hadi dalam satu kumpulan. Apakah ini mereka cuba melontarkan lagi Anwar Ibrahim sentrik? Wallahu a'lam bissawab. Saya tak boleh nak cakap. Tapi saya melihat kawan saya daripada Bukit Mertajam. Elok juga saya baca saya. Ini dia dari Bukit Mertajam. Dia kata sebagai orang yang tidak berparti, tapi saya mengikuti perkembangan politik tanah air secara dekat dan kritis. Saya hairan dan pelik dengan orang-orang UMNO kerana kehadiran Datuk Anwar Ibrahim dalam PAU datang pun dijadikan isu. Ini sikit-sikit jadikan isu. Jadi katanya, Anwar Ibrahim asalnya dari UMNO. Berbanding dengan Haji Hadi. Waktu Haji Hadi berada di pentas UMNO tak ada pun bising. Tapi kenapa? Kenapa kehadiran baru jemputan Datuk Anwar Ibrahim kata nak hadir dalam PAU nanti, ini jadikan isu. Dan serangan sekarang ini tertumpu kepada amalan tersebut dan sudah pastilah ini yang saya katakan saudara sebagai Anwar Ibrahim sentrik. Saudara jangan lupa saudara, UMNO boleh memaafkan Haji Hadi waktu kita mewujudkan muafakat nasional. Berapa ramai kau nak ikutkan, nak dikaji. Berapa ramai pasangan yang bercerai-berai, keluarga yang berpisah, dengan macam-macam lah amanatnya. Kita boleh berdamai, tak ada masalah. Tapi soal Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila dijemput saja untuk hadir ke rumah UMNO, ini jadikan satu huha-huha yang tidak menentu. Saya tak tahulah apa matlamat mereka, tapi saya mengatakan ini adalah sebahagian daripada yang dikatakan sebagai Anwar Ibrahim sentrik. Saudara, bersedialah. Siapa-siapa yang mau mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin mengingatkan anda, serangan ini tidak akan terhenti sehinggalah sampai pilihan raya yang ke-16, pilihan raya umum 16. Dan waktu itu, sedikit saya lihat sekarang ni, serangan terhadap Zaid dah kurang. Sekarang ni, apa saja. Macam-macam cerita lah. Cuma dia tak kata pemalas lah, saudara. Saudara Azlin Abdullah, dia kata ada lagi, dia kata. Ini bukan saudara. Maksud saya ni, pimpinan ini jadikan target. Itu saya bagikan sentrik. Yang lain itu tak kisahlah, saudara. Apa sentrik itu ini. Tapi mereka mengajukan persoalan. Kadang-kadang dia menimbulkan satu ketidakpastian, ketidaktentuan dari segi kepimpinan. Kadang-kadang mereka merobek wajah pemimpin. Kadang-kadang mereka melakukan kritikan yang teramat pedih. Jadi apa sajalah. Sebab besok Parlimen akan bersidang. Dan sekarang ni Saudara Muhammad Bukhari Abdul Halim dia kata betul lah saudara. Sebab itu tulislah bahawa Zaid khianat, no Anwar, no DAP, no PBM. Tapi cerita no PBM tu hilang. Yang ditonjolkan no Anwar, no DAP. Ini keadaan saudara. Ini yang dilakukan. Saya terpulang pada anda sama nak percaya atau tidak. Tapi saya katakan bahawa Anwar Ibrahim sentrik sedang pun berjalan seusai sebagaimana yang dilontarkan pandangan oleh saudara Sayyidul Umar kepada saya. Keadaannya saudara. Sebab itu saudara, saya agak tertarik hati bila saya menatap tulisan saudara Adam Malik daripada My TV Online
Dia mencatatkan, dia kata sebaik saja Tuan Mahathir membuat kenyataan mahu bekerjasama dengan kluster mahkamah, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka secara tidak sengaja beliau telah pun mendedahkan muslihat politiknya. Seperti yang portal kami tulis, katanya protokol My TV online, dia kata awal-awal lagi di mana kami mengesyaki Tuan Mahathir akan merancang sesuatu akibat tersepit dalam banyak perkara, termasuklah kes saman 150 juta disahut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau sangka alihan wang di zaman tiada internet sukar untuk dibuktikan. Ini memandangkan pada kiraannya saksi ramai sudah meninggal dunia dan bukti semua sudah usang dan hilang. Sebaliknya, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersiap untuk mendakwa Tun Daim terlebih dahulu bersama-sama seorang Tan Sri. Maka ini juga peluru untuk mengenakan Tun Mahathir dan Zeti juga, saudara. Kerana ada laporan mengatakan wang di Pandora keluar melalui Zeti, katanya. Itu tulisan daripada My TV online, bukan kata saya, saudara. Selain itu, keadaan terlalu panas untuk Tuan Mahathir bertahan memandangkan Peguam Negara baru serta penukaran yang Tuan Agong yang baru tidak lama lagi. Ini belum dikira dengan pembebasan Datuk Seri Najib. Mungkin akan berlaku, katanya. Jadi untuk menambah teruk keadaan, apabila seorang saksi kes YNDB yang pulang dari persembunyian dikatakan telah mendedahkan banyak perkara dan bukti yang memihak kepada Datuk Seri Najib. Saksi itu pula sebaik saya mendedahkan banyak maklumat telah pun mati. Maka perkara di atas untuk menambahkan lagi tekanan kepada Tuan Mahathir, lalu laungan proklamasi Melayu menjadi afterthought untuk mengumpul penyokong yang berpihak kepadanya. Orang Melayu terus menjadi sasaran apabila perlu waktunya digunakan. Dia tidak pernah berminat membantu Melayu selama 20 tahun. Saudara, maka laungan Melayu sedar untuk menarik minat Melayu rally di belakangnya. Ia bukan tulen untuk membantu Melayu, tapi untuk memecah belahkan Melayu saja. Maka jelaslah hanya extension gabungan Perikatan Nasional mempergunakan nama Melayu. Itu sebab Mahathir tidak mempelawa UMNO kerana UMNO ada Zahid Hamidi dan Najib Razak. Proklamasi Mahathir sekadar muslihat politik atas penyenamaan baru. Itu kata My TV online. Tambahnya lagi, My TV online juga merasa bahawa apa yang berlaku sekarang adalah kelicikan politik Dr. Mahathir yang mahu menggunakan isu-isu ini untuk melepaskan diri daripada banyak tuduhan-tuduhan dan persepsi politik. Saya dah bagi tahu saudara bahawa cukuplah. Saya rasa kalau dia tak sama dengan Anwar Ibrahim, tidak campur soal politik, maka dia akan bersara dalam keadaan yang tenang. Tapi dia memilih untuk berada di gelanggang politik. Bila dia memilih untuk berada di gelanggang politik, itulah dia punya natijahnya. Saya tak nak cakap lebih, saudara. Aduhai. Jadi sekarang ni banyak isu lah, saudara. Isu bagaimana. Dan sekarang ni beliau telah pun disiasat oleh pihak polis dan kes itu telah pun berada di tangan Peguam Negara. Sama ada mahu dibawa ataupun tidak. Apabila kes ucapannya yang dilihat boleh memporak-perandakan dan juga menghakiskan yakin rakyat pada institusi istana. Saya tidak mahu mengulas lebih kerana kes itu masih lagi di peringkat Peguam Negara. Kita tunggulah, saudara. Tetapi inilah keadaannya sekarang, saudara. Saya rasa saya lihat Dr. Mahathir dalam keadaan yang dalam rumah. Sepatutnya kalau mereka benar-benar ikhlas menasihati Dr. Mahathir. Sudah-sudahlah, Tun. Usia kita pun banyak lama. Berapa lama lagi? Takkan nak menongkat langit. Tapi tak tahulah. Wira angkasa hidup di AP bersama UMNO terpulang. Saya tak kisah. Jadi banyak saya juga cuba memikirkan sekarang ni, saudara. Banyak orang menuduh macam-macam terhadap UMNO. UMNO akan menjalankan perimpunannya dalam masa 5 hari lagi. PAU akan berjalan, saudara. Perhimpunan Agung UMNO akan bermula pada 8 hari bulan. Saudara, hari ni 5, 3 hari lagi, saudara. 3 hari lagi, Perhimpunan Agung UMNO akan memulakan persidangan membuka tirainya. Cuba saya bayangkan, saudara, seandainya geng-geng peroka yang diketuai oleh orang yang telah pun disingkirkan, kalau mereka menang ketika mereka menjadi kluster menteri dan Datuk Seri Zahid Hamidi meletak jawatan sebagai pimpinan UMNO, apakah akan jadi pada UMNO saat ini, saudara? Rasanya UMNO dah tak ada, saudara. Tentulah bersatu akan jadi UMNO. Itu realitinya, saudara. Saya tidak mahu bercakap lebih daripada itu, tapi
kalau itu berlaku, maka Dr. Mahathir akan kembali menajuk UMNO sebagaimana dilakukan waktu beliau bertanding dengan Tengku Razali. UMNO diharamkan, kemudian ditubuhkan balik UMNO dengan UMNO baru. Itu jugalah pola-pola politik yang mahu dilakukan. Tapi semua itu dapat dicium baunya oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Maka akhirnya, beliau tidak akan redha membawa ahli UMNO menyertai PBM. Tapi bayangkanlah saudara, kalau geng-geng broker ni yang menguasai UMNO. Saya rasa tak ada pun penaga UMNO untuk benda 3-4 hari lagi saudara. Tapi masalahnya, tiba-tiba sekarang ni masih ada lagi kalangan warga UMNO yang masih melakukan sabotaj. Masih lagi nak boykot kerana isu-isu yang bagi saya terpencil. Saya tak mau cakap lebih, saudara. Bagi saya, sekarang satu benda yang menyentuh soal istana, biarkanlah diselesaikan oleh pimpinan istana. Kita ni siapa, saudara? Kita ni siapa untuk mempertikaikan itu dan ini? Janganlah kita kadang-kadang nak tunjuk kita pandai, nak tunjuk kita hebat, saudara. Isu Datuk Seri Najib seolah kita mengatasi peguam. Seolah kita pakar sangat dalam bidang guaman. Kemudian menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyalahkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan yang terkena sekarang ni adalah UMNO yang terpukul dan terpana. Dan diajak pula warga-warga ni supaya setengah tinggalkanlah UMNO. Saya kata kalau tinggalkan UMNO, UMNO nak ke mana ni? Ke mana orang Melayu nanti bila UMNO tak ada? Cuba fikir saya, sebenarnya itu matlamat. Matlamat mereka untuk menghancurkan UMNO. Jangan lupa, sebaik saja sesiapa menyertai PBM, artinya mereka bersetuju untuk UMNO dihancurkan. Saya ni saudara Firdaus Ki Ishak dia kata, habis rosak negara ni. Habis rosak negara ni katanya kan Datuk ni. Saya tak mau menuduh lah saudara, tetapi itu gambarannya. Bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, tak diam. Sejak jadi hari pertama dia Perdana Menteri, dia dah tak diam dah. Nampak sangat seolah dia dendam yang begitu tinggi. Memang pun kita tahu kalau dia tidak berdendam dengan Anwar Ibrahim waktu beliau jadi Perdana Menteri kali kedua. Saudara, apabila diadakan satu pemesyuarat perjumpaan sebelum berlakunya langkah Sheraton. Saudara, dan waktu itu sebab ada perjanjian walaupun tidak bertulis. Saya berjumpa juga dengan pimpinan daripada Parti Keadilan, Saudara Syabuddin apa semua. Dia mengatakan memang ada perjanjian Dr. Mahathir akan jadi Perdana Menteri untuk tempoh 2 tahun. Lepas 2 tahun dia akan menyerahkan kuasa itu pada Datuk Anwar Ibrahim. Jadi sebab itu dilantik pula Datuk Seri Dr. Wan Azizah sebagai timbalan. Maka Datuk Anwar Ibrahim dia menjawab jawatan Perdana Menteri, maka akan melakukan rombakan kabinet. Itu tidak direstui. Sebab itu wujudnya langkah Sheraton. Saya tak tahu apakah langkah Sheraton itu ada unsur-unsur percaturan. Kerana tiba-tiba saja Azmin Ali boleh membawa 16 orang daripada Parti Keadilan menyeberang menyertai Tan Sri Muhyiddin dalam parti PBM. Parti itu ditubuhkan oleh Tan Sri Muhyiddin dan Dr. Mahathir. Ahli UMNO dah ada 12 orang dah. Jadi apakah ada dia punya strategi tertentu? Saya tak mau cakap lah saudara. Tapi kalau kita sebagai pemerhati politik kena jelas melihat. Jadi artinya memang dia tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa. Itu jelas. Termasuklah Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu hari ini saya dengar pula dalam media sosial, teruk juga mereka menyerang. Dan Anwar Ibrahim sentrik sedang berjalan, saudara. Jadi cuma saya nak berseru pada ahli-ahli UMNO. Anda sebagai warga UMNO, kita warga cinta damai. Kita menyantuni semua aspek dengan penuh kasih sayang. Kenapa perlu kita wujudkan kebencian? Saya tak setujulah nak benci Dr. Mahathir, benci Tan Sri Muhyiddin. Tidaklah. Tetapi kalau saudara lihat semalam, saya mendengar ucapan-ucapan yang dilontarkan di Tanjung Karang. Saya terkejut. Saya amat terkejut apabila mantan ahli parlimen dan menteri daripada UMNO, orang macam Tan Sri Nur Homa, boleh melontarkan serangan sebegitu. Seolah UMNO ni hina sangat di kaca matanya. Sedangkan bila dia melontarkan kata-kata, saya terbayanglah saudara, waktu kami sama-sama dalam pergerakan pemuda dulu. Saya ingat lagi saudara, dengan baju lengan pendek, ada flippernya, lekeh saudara. Bukanlah handsome sangat. Saya nak cakap terang, waktu tu yang handsome Nazir Aziz. Memanglah dia latar belakang sebagai peguam, tapi belum ada kes-kes, belum ada pejabat, boleh katakan tak ada kerja lah saudara. Duit tak seberapa pun. Tapi dia naik meningkat selepas dalam pemuda, jadi esko pemuda, dipilih jadi ahli parlimen. Waktu itu saudara, jangan lupa di Tanjung Karang, orang yang berkuasa sekali adalah Allahyarham Datuk Kamarul Zaman.
Dan Datuk Kamar Zaman dengan mulia hati memberi laluan kepadanya dan jadi ahli parlimen. Jadi ahli parlimen diangkat sebagai timbalan menteri, jadi menteri. Kaya raya, saudara. Bila mereka jadi kaya raya, sekarang serang UMNO. Saya kata, saya terkejutlah semalam. Soal Azmin Ali nak berucap, dia punya hal lah. Lumat pula lah, lunyai lah. Tapi terpulanglah pada keadilan untuk menghukum Azmin pula kali ini dalam pilihan raya akan datang. Sebab nampak serangan Azmin Ali terhadap apa ini Datuk Seri Anwar Ibrahim memang cukup pedas, cukup memedihkan. Pun saya kata, Anwar Ibrahim sentrik. Ditokok tambah lagi apabila saya mendengar ucapan daripada Menteri Besar Kedah. Dia datang dari Kedah, saya rasa sepatutnya lah. Datang lagi orang tak baik nak serang tempat orang. Tapi tak tahulah macam mana dia nak cakap begitu. Saya tengok Menteri Besar Kedah dia mewakili Parti PAS. Betul, dia sebagai Panglima Perang Parti PBM. Apakah itu coraknya politik negara yang mahu kita dedahkan pada warga? Nak bagi tahu anak-anak muda pula tu. Sebab mereka mengharapkan anak-anak muda, sokongan anak-anak muda. Jadi di saat mereka menggamit hati dan perasaan anak muda, maka gamitan itu bercampur aduk dengan maki hamun. Secara ada pula yang menuturkan kata-kata yang bersikap bagi saya agak bahaya lah. Apabila diungkap balik sejarah Pak Hamai dari mana, sejarah itu, saya rasa benda tak ada keperluan. Adalah lebih baik kalau beliau mengatakan bahawa saya mai sini di Selangor ini mahu bersama-sama rakyat Selangor untuk melebarkan parti parti PBM ke Perikatan Nasional. Ini tidak, saudara. Jadi serang habis-habisan lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kena. Memang teruk lah. Memang ada logiknya juga. Saya tak menafikan. Ada logikanya. Apabila Samsuri mengatakan, bukan Samsuri, saudara Sanusi. Dia Sanusi mengatakan bahawa dia kata, macam mana Datuk Seri Ibrahim nak bercakap soal kemiskinan, sedangkan dia pun tak pernah jadi orang miskin. Okeylah, fakta itu, saudara. Tetapi bagi saya lah, tak baik. Datang rumah orang, serang rumah orang. Saya rasa itu satu sikap yang tidak baik dan anda menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim di Selangor, di mana Selangor dipimpin oleh Parti Keadilan. Saya rasa lah ini sikap keceluparan. Dan saya cukup seriau, saudara, apabila kalau inilah yang dihidangkan kepada masa yang terdiri daripada anak-anak muda yang mereka harapkan akan menjadi penyokong tegar mereka sebagai pengundi dan beri sokongan. Kalaulah acuan politiknya, acuan maki hamun, acuan serang peribadi, saya rasa bukan cara begitulah. Saya sebab itu saya mengharapkan teman-teman, Saudara Firdaus Kik Ishak dia kata bagilah 10 benda yang dia buat di Kedah. Saya rasa eloklah kita berdiskus. Okey, apa yang you buat di Kedah? Selama you sana, bagilah 10 perkara yang you buat. Kalau ini 1 2 3 4. So di mana tak betulnya Datuk Anwar Ibrahim? Sebab Datuk Anwar Ibrahim baru 6 bulan, tetapi saya melihat dia punya blueprintnya yang akan dilakukan. Saya ingat besok mulalah beliau akan melangkah untuk merubah kedudukan ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan. Memang keadaan sekarang ni keadaan ekonomi yang tidak menentu. Rakyat mengharapkan. Saya selalu cakap dengan Datuk Anwar Ibrahim, Pak Syekh, yang paling penting sekarang ni kurangkan banyak bercakap, laksanakan. Rakyat nak tengok macam mana kita punya way forward, apa masa depan negara ni. Itu saja saya. Saudara Firdaus dia kata Nur Omar di pentas PN semalam macam memanglah tak kena saya. Kalau sebenarnya bukan saja saya tengok dengan muka dia berminyak-minyak, saya ada kadang-kadang kesian juga. Saya kata sebab apa yang letak itu belum lagi kalau orang nak dedahkan. Saya rasa Datuk Seri Tan Sri Nur Omar ni dia mengundang masalah sebenarnya. Sebab orang selalunya kalau orang ada latar belakang yang tak menentu, eloklah kurang-kurangkan bercakap. Sebab perangkap tidak pernah lupa pada rusa. Kerana rusa lah yang lupa pada perangkap. Kita kalau latar belakang kita, bagaimana anda membina kekayaan dengan UMNO, menjadi pemimpin UMNO, anda jadi kaya raya, boleh buat rumah macam istana, boleh kereta besar, keluarga-keluarga anda enjoy dengan kehidupan yang begitu hebat. Kalau orang kurik nanti kan ke masalah.
Kalau dah kena begitu, you dah, soalnya sekarang bukan UMNO memecat beliau, UMNO gantung saja. Tapi you juga yang minta supaya you dipecat. Bila you dah dipecat, you keluar daripada UMNO, sekarang you serang pada UMNO. Jangan lupa, warga UMNO Tanjung Karang banyak menyimpan rahsia. Saya nak bagi pesan begitu, tak payahlah menyakitkan hati. Cakap memanglah saya, Fazilah Abdul, memang betul saya. Cakap memang sedap. Maki orang memang sedap. Tambah-tambah lagi pada pemangkang. Semua tak kena, tapi bila anda ada dalam kerajaan, macam mana? Jadi saya Mino Puan Minaci kena. Kempen politik memanglah berapi-api. Takkan nak berucap macam ucapan rasmi. Tidaklah, bagi saya nak berucap berapi boleh, tetapi ada batasannya. Jangan serang peribadi. Sebab saya katakan tadi, bahawa sekarang ini saya memperingatkan kepada kalangan cyber trooper Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersedialah anda untuk menghadapi serangan ini kerana usaha dan tumpuan Anwar Ibrahim sentrik sudah pun berjalan. Saya tak lihat satu hari pun adanya sesuatu benda yang positif terhadap Anwar Ibrahim. Semuanya negatif. Dan ini akan berterusan. Saya drama apa hari ini? Warga Tanjung Karang solid sokong norma. Terpulanglah saya drama apa hari ini. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita merasakan solid. Saya memegang cakap saudara Datuk Seri Mat Sabu. Dia kata, saya nak bagi tahu waktu dulu saya dalam PAS, saya bagi ceramah pergi ke Baling yang hadir 10,000. Punya ramai. Tapi bila mai mengundi, huyup. Saya pergi juga dekat Kupang. Waktu dia lempah, dia kata, ramainya datang. Kita kata menang dah PAS masa tu. Tapi bila datang peti undi, bila datang musim undi, huyup. Sebab apa-apa pun rakyat akan membuat perhitungan. Sebab, saudara, pilihan raya ini adalah perhitungan masa depan rakyat. Bukan hanya sekadar dongengan cerita saja. Saudara Rabudin Pasrat, dia kata mereka dah lupa diri. Sebab dah kaya raya. Memang begitu, saudara. Saudara Syam, dia mana macam-macam PS hilang ke? Saya tak tahu. Saya mengharapkan, saya beritahu pada cyber trooper, pemain-pemain media, daripada Pakatan Harapan, daripada UMNO, bersedialah anda. Jaafar je, dia kata Norma dah pakai songkok dah. Yalah, baguslah tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya mengharapkan agar, bagi saya lah, saya mahu supaya politik kita ini disantuni sebaik mungkin, saudara. Saya ada terima satu santunan tapi tak sempat nak baca. Besok kalau ada ni. Ini kisah sedih, saudara. Kisah sedih tentang Makcik Saadiah yang ada di Great. Tapi dah meninggal lah, saudara. Tapi tak dapatlah saya nak baca hari ni. Panjang sangat, saudara. Cuma saya nak bagi tahu bahawa menurut Naib Ketua UMNO bahagian Tanah Merah, iaitu Cikgu Alias, dia kata bahawa UMNO boleh menang di Kedah, di Terengganu dan Kelantan, katanya. Dia minta lah saya beri pencerahan, pelan-pelan, saudara. Kerana 30 tahun dulu Kelantan jatuh ke tangan PAS. Ketika itu di mana silapnya? Jadi katanya berdasarkan sedikit kajian yang tidak formal, melalui tinjauan pendapat dan pemerhatian, kerana ketika itu berlaku krisis yang agak besar antara pemimpin UMNO dan berlarutanlah sehingga beberapa tahun. Selepas krisis mula reda, pemimpin UMNO ketika itu mula selesa dalam keadaan kalah apabila banyak beruntukan turun melalui ketua-ketua bahagian. Sehingga kan berlaku lagi krisis kepimpinan di peringkat bahagian yang popular dengan istilah cah keting. Itu keadaan sebenarnya. Kesempatan itu diambil oleh PAS yang nampak semakin selesa memerintah Kelantan walaupun tidak banyak yang mereka buat untuk kebajikan rakyat. Banyak isu yang membelenggu pemerintahan PAS, namun UMNO masih gagal untuk memanipulasinya. Seperti isu air, cukai tanah, hasil bala, hasil bumi dan sebagainya, kerana kepimpinan UMNO sibuk dengan mengejar projek. Itu faktanya, saudara. Siapa yang cuba untuk menjadi jago dan cuba merebut jawatan tertinggi di bahagian akan dianggap musuh dan perlu disingkirkan. Keadaan ini semakin hari semakin ketara sehinggakan anak-anak muda mula membenci UMNO dan meninggalkan Parti Keramat Orang Melayu ini. Sehinggalah ke hari ini. Ini kenyataan daripada Cikgu Alias, Naib Ketua UMNO bahagian Tanah Merah, saudara. Jadi sehingga ke hari ini di Kelantan sukar untuk kita ketengahkan tokoh-tokoh yang boleh dianggap calon yang boleh menang. Kerana 20 tahun lepas kita telah membunuh benih-benih mereka. Pilihan raya negeri kali ini terlalu banyak isu yang boleh diketengahkan untuk melemahkan dan menjatuhkan kerajaan PAS Kelantan.
Tetapi apakah krisis kepimpinan UMNO di setiap bahagian masih lagi menjadi batu penghalang kepada UMNO untuk kembali memerintah Kelantan? Tidak ada rasa sedikit redha dan lapang dada di kalangan pemimpin lama yang boleh memberi laluan kepada tokoh-tokoh muda dan menyokong penuh mereka dalam PRN nanti. Dan bukannya mensabotaj supaya naratif biar sama-sama saja, tidak lagi didendangkan. Jadi dulu biar sama-sama, aku tak dapat jadi calon, biar sama-sama kalah. Sekali saya haraplah kali ini, kata cikgu tadi, cikgu Liah tadi, kita janganlah berlaku begitu. Ya, situasi semasa dengan pelbagai isu tengahkan oleh para cyber trooper. Kita seperti adik Mah Husin. Saya melihat di Kelantan, adik Mah Husin begitu lantang melontarkan banyak isu. Jadi cukup-cukuplah saudara. Cukup-cukuplah pemimpin di Kelantan melakukan cah keting. Selagi ada perangai cah keting, selagi ada kecemburuan di kalangan pimpinan-pimpinan PAS, pimpinan UMNO di Kelantan, selagi itulah UMNO akan lesu keadaannya. Dan anak muda akan menjauhkan diri. Tapi kalau orang macam Mah Husin ini cuba diketengahkan, diambil fikir, diambil fikirannya, saya yakin anak muda akan kembali. Tambah-tambah lagi, pengundi-pengundi luar mereka sudah dapat melihat. Kalau mereka mengatakan mereka bersih, tak bersih mana pun. Tambah-tambah lagi, perbicaraan sedang berjalan di mahkamah. Kita tunggulah saudara. Satu pesan saya. Warga pimpinan UMNO di Kelantan, hentikanlah budaya cah keting. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.